Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Suhaimi Sulaiman. Anda sedang menonton apa yang kita panggil diskusi pra-bajet 2013 sempena dengan pembentangan bajet 2013 pada 28 September ini. Ya. Hari ini fokus kita adalah tentang perusahaan kecil dan sederhana PKS ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil SME, dan juga tentang usahawan muda. Bagaimana ya mereka ni adalah tulang belakang ekonomi negara, kerana lebih 50 pekerjaan dalam negara ni ya terdapat dalam orang kata sektor PKS ni, dan juga lebih 30% GDP negara ni datangnya daripada PKS. Dan apa yang kita nak bincang pada hari ini adalah kita nak tengok ketahanan, kewangan, sumber manusia, inovasi dan juga pasaran, membina jenama dan sebagainya, dan apa yang harus terkandung dalam bajet 2013 untuk membantu usahawan-usahawan PKS ini. Dan untuk membincangkan isu ini bersama kita ada 3 orang hebat-hebat belaka. Saya perkenalkan Saudara Kaha Kamarudin, jauh datangnya dari Seremban ya. Beliau ialah Exco NEF Malaysia New Entrepreneur Forum. Beliau juga adalah penerima anugerah Tokoh Usahawan Belia Negara 2010 dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Instruct2U.com ya, dalam bidang ICT cukup hebat ya. Dan juga bersama kita pada hari ini adalah Saudara Agil Faisal Ahmad Fazil. Saya tak tahu apa yang dia tidak ceburi ya, kerana pembuatan pun dia ada, hartanah pun dia ada, pembinaan ICT. Beliau ialah Presiden Pertubuhan Usahawan Generasi Muda Berjaya Malaysia. Ya, selamat datang. Ya, lama kita tak berbincang. Dan juga kita ada Saudara Chris Wong. Hari ini kelihatan sebagai macam penyanyi lah nampaknya. Dengan baju berkilat. Beliau adalah Presiden Kehormat Junior Chamber International Entrepreneur Metropolitan Kuala Lumpur, iaitu satu organisasi yang membantu untuk orang kata memberikan kepimpinan kepada usahawan muda 18 hingga 40 tahun. Yes, maksud saya tak boleh masuk lah. Jadi ada berapa ahli sekarang secara international? Ada 6,000 ahli dalam 100 negara kalau saya tak salah. Di seluruh dunia. Di seluruh dunia ada lebih kurang 200,000. 200,000 sekarang? Ya. Okay. Termasuk alumni sejuta lah. Okey. Ya. Baik. Saya nak mula terus kepada Saudara Kaha ya. Saya mengikuti pelbagai perbincangan dan juga forum dalam NEF iaitu New Entrepreneur Forum. Jadi kalau saya boleh terus kepada ketahanan ya, kerana apa yang akan berlaku, ramai rakan-rakan saya penganalisis ekonomi mengatakan apa yang perlu ada dalam bajet pada kali ini adalah bagaimana orang kata domestic growth kerana kalau kita tengok di Eropah, mereka baru nak sembuh daripada ekonomi, dan juga negeri China agak perlahan sikit pertumbuhan dia. Jadi kalau kita tengok SME, PKS, apakah cabaran yang paling penting dari segi ketahanan di sini, Saudara-saudara Kaha? Saya lihat di sini cabaran yang dihadapi oleh IKS adalah bagaimana untuk to maintain, untuk mempertahankan industri-industri yang mereka ceburi ini, untuk mereka pergi bagaimana untuk langkah satu tahap yang lebih tinggi lagi kan. Itu cabaran yang paling besar. It's about sustainability, ketahanan itu bagaimana pasaran baru yang memerlukan permintaan yang tinggi, bukan hanya sebagai IKS ni fokus kepada pasaran tempatan, tetapi harus juga pergi keluar menembusi pasaran antarabangsa. Kerana di situ bagaimana disebutkan sebagai ketahanan, perlu global market. IKS perlu pergi ke arah situ. Ya, saya nak terus lompat pada membina jenama bila kita cakap pasal, kerana dalam beberapa forum NEF juga isu ini timbul. Apa yang harus dibantu dalam bajet 2013 lah kata untuk membina jenama supaya industri-industri ataupun pemain-pemain yang kecil tapi hebat untuk tidak sahaja kerana sekarang orang kata pasaran dunia adalah boleh terus, tak payah ada masa-masanya kita kena jadi hebat di negara kita sebelum dikenali di negara lain, tapi ada juga pemain-pemain yang hebat di luar negara tanpa perlu hebat di negara sendiri. Jadi apa yang perlu ada dalam bajet 2013 ini dapat membina jenama untuk membantu mereka terus melangkah buat quantum leap yang dikenali? Saya melihat bajet 2013 kali ini diharap kerajaan dapat lebih peka dengan perkembangan industri kreatif dan industri ICT ini. Kerana melalui teknologi ini ia dapat membantu memperkembangkan IKS ini sehingga tanpa
tanpa perlu keluar negara. Mereka boleh pasarkan boleh menjalankan perniagaan di dalam negara, tetapi pasaran mereka di luar negara. Jadi apabila Yang Berhormat Perdana Menteri ada pernah pada tahun lepas bajet 2012 menyatakan tentang inovasi dan kreativiti dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah satu permulaan yang baik, kan, tetapi perlu dipertekadkan dari segi saiz dananya, kapasitinya, infrastruktur dan segalanya, supaya pemain-pemain industri di kalangan IKS ini dapat mengembalikan tenaga dengan pemain-pemain ICT, supaya ini kita dapat memperkembangkan produk dan pasaran melalui teknologi ini hingga ke peringkat pasaran antarabangsa. Okey. Saya nak lompat kepada saudara Agil Faizal. Saya nak minta sambung tadi, tapi saya teringat sebelum kita bermula tadi, saudara Agil Faizal kata, saya nak cadangkan satu kepada Perdana Menteri. Apakah? Terus saja kepada tu ya. Saya rasa Perdana Menteri menonton juga rancangan ni ya. Kalau betul bagi PM, buat ini PM ni yang saya mohon bagi PKS ni kami ni tidak dapat merasai sangat bila kita macam kita dengar je tengok orang dapat BRIM, orang dapat allowance ni, lawan tu tidak. Tapi bagi usahawan ni kami bukannya golongan kerajaan contohnya dapat allowance dan sebagainya bonus dan begitu. Tapi yang kita fikirkan mungkin ada satu benda yang sangat sesuai dan sangat selaras dengan semangat One Malaysia. Iaitu kita nak cadangkan kalau boleh kalau bolehlah minta-mintanya ialah supaya syarikat Satu Malaysia diperkenalkan untuk usahawan muda. Yang syarikat ini ialah syarikat yang apabila mungkin saya ataupun Daniel ataupun kaum India kita bergabung buat satu syarikat, yang syarikat dipanggil syarikat yang usaha sama, syarikat ini diberikan tax incentive dalam masa 5 tahun contohnya, supaya kami dapat merasakan ada satu keuntungan apabila kami bersama, itu je. Dan keduanya ialah supaya kita dapat merasai apa yang dirasakan oleh contohnya satu tax incentive yang oleh foreigners. Bila dia masuk sini untuk FDI, dia dapat tax incentive, dia dapat tax exemption dan sebagainya. Tapi syarikat lokal kita dengar ramai yang mengatakan tak dapat. Kita disuruh increase DDI, domestic direct investment, tapi in terms of incentive kerajaan masih lagi mencari kan, ataupun meminta cadangan apa yang terbaik. Dan saya merasakan ini mungkin satu windfall yang boleh diberikan kepada syarikat Melayu, syarikat baru apabila orang Melayu, orang Cina, orang India bergabung atau Melayu dan Cina bergabung, mereka mendapat insentif kerana kita sedia maklum bahawa kita punya structure ni berbeza. Mungkin Chris dia power in terms of ini, saya power mungkin dari segi PR. Jadi kalau gabungan ni yang ada memang baik, itu satu. Dan keduanya ialah cakap tadi, you have to go global. In order for you to go global, it has to be now. Kita nak pergi China, saya tak boleh cakap Mandarin. Tapi kalau Chris ada, Chris boleh cakap China. Chris cakap Melayu juga bagus cakap China. Dan India dan sebagainya. Itu cadangan dia. Kalau boleh kita nak syarikat Satu Malaysia untuk orang muda 5 tahun tax break. Yang produce produk Melayu lah, produk Malaysia lah. Produk ni keluaran Malaysia atau servis Malaysia. Menarik itu. Nanti saya nak kembangkan lagi idea itu, tapi saya terpaksa bertirai. Bila kembali nanti saya akan terus kepada saudara Chris kerana tadi saudara Agil juga ada mengatakan perlu kepada usahawan muda. Jadi di sini apabila kita muda, kita tidak ada track record, kita tak ada segala bagai, dan jadi apabila kita pergi nak minta duit, orang kata tengoklah track record, bukan adalah venture capital yang hebat, baik nak bagi kita asaskan idea yang hebat itu, tapi bukan senang nak dapat ya kalau kita pergi pada modal terbuka dan sebagainya. Jadi apakah cara untuk mendapatkan orang kata perlu ada inovasi dalam bajet 2013 ini supaya usahawan muda 18 hingga 40 tahun tadi punya ada yang hebat supaya cepat dikembangkan bisnes itu, dapat pergi global dan kalau boleh multiracial tadi dapat juga digunakan. Jawab lepas ni boleh? Kita rehat dulu Chris. Kita akan kembali selepas ni. Okey, kita dah terus kita terus saja kepada saudara Chris. Chris nak cakap tentang kewangan pembiayaan ya. Pada pendapat saya feedback daripada banyak usahawan masyarakat Cina lah, usahawan muda. Saya rasa bukan saja masyarakat Cina tetapi Melayu dan India juga. Ramai yang boleh kata komplain ataupun feedback bahawa memang susah nak dapat bantuan kewangan untuk memulakan sesuatu perniagaan. Tetapi bukan saja untuk memulakan tetapi untuk mengembangkan perniagaan tersebut.
contoh mereka mungkin ada satu produk yang amat baik, produk amat bagus, dan juga mereka telah siapkan kertas kerja, dihantar kepada venture cap, ataupun bank, tetapi bila sampai track record tiada. Track record tu mungkin unjuran kewangan 3 tahun yang sebelum ni, ataupun mungkin track record mereka sendiri. Tetapi produk tu bagus. Jadi mungkin dalam bajet 2013 ni, kerajaan mungkin harus fikirkan satu dana yang khusus untuk membantu usahawan PKS. Di mana mungkin boleh diberikan bantuan kewangan tanpa kolateral. Tetapi mungkin kerajaan boleh memikirkan satu mekanisme yang di mana duit yang telah dilaburkan tu mungkin ada pulangan. Mungkin kerajaan boleh juga joint venture supaya ada accountability tu. Saya rasa itu satu penekanan yang kita belum tekankan lagi. Kita banyak grant daripada Matrik ataupun daripada SME. Tetapi grant ni bila kita lihat pada abang kata ni kriterianya, banyak juga kriteria yang tidak dapat dipenuhi oleh usahawan IKS. Jadi mungkin satu ni. Tapi macam mana untuk timbul dengan idea yang hebat yang perlu pembiayaan itu? Kerana kalau saya venture cap, saya akan kata, ya, saya venture cap, saya buat duit, ya, bagi saya 10 cadangan, satu je akan berjaya, 9 dan semua akan jahanam. Jadi satu tu kena buat yang paling besar. Untuk mendapatkan satu tu perlu juga orang kata ada mentor dia, ada tu. Bagaimana untuk orang kata, macam saya tengok macam di Taiwan contohnya, dia ada satu tempat yang mana dia boleh berkongsi R&D, tak kira lah competitor ke anda ni pesaing dalam satu industri, tapi dibagikan satu orang kata R&D yang orang boleh kongsi bersama, jadi idea tu datang kat situ tak, macam mana nak kongsi tu? Sebab SME tak ada duit nak pergi ke R&D. Saya nak kena minta maaf dulu. Minta maaf, saya nak cakap venture capital kat Malaysia ni tak sama dengan venture dekat negara lain, especially kat US. Sini venture cap masuk kalau nak pergi listing, itu salah, totally wrong. Macam you said, venture capital kalau masuk berarti dia dah tahu 10% sukses je, tapi 10% sukses tu akan cover semua venture yang lain. Dia on proof of concept, on idea, macam kat US, dan dia bagi duit. Dekat sini nak tengok unjuran apa semua memang takkan jadi. Jadi kalau kerajaan boleh buat, change the ecosystem of venture capital. Jangan suruh bank pergi buka venture capital. Itu akan jadi masalah lah. Dia akan fikir macam bank. Sampai bila orang muda ke PKS nak berjaya takkan. Kalau true venture capital. Saya nak tambah sikit kepada sikit je. Apabila dia sebut tadi ekosistem tu kan, pada pendapat saya, kita perlu wujudkan satu catalyst. Catalyst yang boleh memangkin pertumbuhan SMEs ni di bawah. Dan apabila wujudnya satu ekosistem yang baik, maka dari segi kriteria lah, requirement lah yang terlalu syarat yang ketat tu semua daripada VC tu, jika kita ada satu ekosistem yang baik, even di US pun, kerana mereka ada the best ekosistem. Kerana itu daripada atas sekretariat yang ada tu berjaya untuk menterjemahkan ekosistem yang baik itu untuk perkembangan IKS. Jadi saya nampak bagaimana kerajaan menyusun to design the good ecosystem. And we need to have a good catalyst. Saya setuju dengan saudara Kahar tu. Ekosistem tu. The system tu yang paling penting tu. Kalau kita tengok pada banyak negara maju ataupun negara Eropah, SME mereka adalah SME yang dah antarabangsa. Contoh pen yang saya pakai ni kan. Ini adalah keluaran orang Malaysia sendiri. Tetapi kenapa dia memasarkan di luar negara? Bukan di negara kita. Sebab mungkin bukan tiada pasaran, tetapi tiada sistem yang dapat membantu produk dia bersaing di pasaran. Jadi maka bila sebuah negara lain dapat memberi dia ekosistem yang dapat bersaing, mereka masuk ke negara lain. So the system tu yang important. Kita masih tak ada sistem yang mana boleh menyokong SME untuk berkembang secara semula jadi. Sistem kita ni banyak sistem yang orang kata cut and paste. Bila kita nampak benda ni boleh buat, kita buat. Tapi lepas tu mungkin setahun 2 tahun kemudian kita berubah pada sistem lain. So dia tak ada satu sistem yang semula jadi yang mana secara natural semula jadi, di mana bila usaha IKS masuk sistem tu melalui R&D yang bersama, satu lab yang sama ataupun satu sumber kewangan yang di mana benda-benda tu semua dah kita access lah, dah access tu orang kata kepelbagaian resources yang mereka boleh menarik untuk mengembangkan perniagaan mereka tiada. Jadi selain daripada bantuan kewangan daripada pihak kerajaan dalam bajet yang akan datang ni, juga memikirkan sistem tu. Jadi saya setuju dengan apa yang saudara Kahar sebut tadi. Tadi kita cakap ketahanan, kita pergi kepada pembiayaan. Saya nak terus kepada sumber manusia ya. Kerana ada juga yang kata bila ada
gaji minimum, SME akan susah sikit sebab dia duit dia tak banyak, tapi pada masa yang sama harus juga kita kata kita hendak pergi kepada yang bukan lebih intensif contohnya. Jadi bila pencaturan ini berlaku, bagaimana kita hendak menentukan dalam PKS, dalam SME, orang yang hebat tu akan terus berada di situ supaya orang tak hebat dia tak naklah bekerja dengan orang kata firma-firma yang telah sedia hebat yang tidak banyak berfikir tapi ikut standard operating procedure. Maknanya dia jadi robot padahalnya dia cerdik. Tak, macam mana kita nak menentukan orang-orang yang hebat bekerja dalam syarikat-syarikat kerja yang sederhana? Apakah cabaran seterusnya ni? Nak bagi banyak duit, dia tak banyak duit sangat tak? Saya berpendapat beberapa dasar dan polisi kerajaan itu bukan kata tidak baik, bukan kata tidak bagus. Cuma perlu diperkemaskan dan diperincikan lagi kan. Kerana apabila kerajaan menetapkan syarat gaji minima tu, dia mungkin akan menyebabkan beberapa faktor-faktor hiliran kan. Maka kadang-kadang tu apabila kita melihat kerajaan melihat ini adalah dia punya core factor dia, tetapi dia punya faktor-faktor hiliran itu tidak mereka anggap ini biarlah orang ni buat, orang tu buat, orang ni handle, dia cari masalah penyelesaian yang tertentu. Tetapi somehow rather benda tu tidak sampai benar-benar memenuhi apakah kehendak dan isu dan masalah dan cabaran yang dihadapi oleh SMEs itu sendiri. Jadi maka itu akan mewujudkan faktor-faktor hiliran yang lain. Jadi faktor-faktor hiliran inilah yang juga perlu diambil kira, diperincikan supaya dia selari dengan dasar yang asas itu. Okey, saya nak terus pada instructoryou.com, syarikat saudara KH sendiri. Macam mana orang hebat akan terus tinggal orang terus bekerja dalam syarikat ini dan dia tak mau pergi ke Palo Alto ke ke tempat-tempat lain. Macam mana cabaran untuk menentukan orang hebat ni akan terus berada dalam SME? Itu cabaran yang paling besar dan soalan yang berat untuk saya nak jawab kan? Kerana apabila dikatakan tentang teknologi ni, the bottom line datangnya daripada idea. So kalau kita ada idea yang baik, yang hebat sekalipun, tetapi jika sumber manusia seperti mana saudara Suami katakan tadi kan, tidak memahami kadar dan inspirasi organisasi itu, maka dia mungkin akan ada refleks sikit dari segi pengoperasian. Jadi beberapa kaedah-kaedah dan strategi yang berdasar kepada pengalaman lepas yang lalu dan beberapa penambahbaikan yang telah dibuat dan insyaAllah dalam kemungkinan besar kita akan beroperasi. Kita punya satellite center di Silicon Valley. Okey, maksudnya KH bayar gaji banyak lah. Tak. Saya ada dua cadangan. Saya terpaksa berhenti kembali terus pada saudara Agif Faisal sebab kita nak tengok macam mana nak menentukan sumber manusia yang hebat dalam pembuatan ke hartanah, pembinaan ICT, semua Agil punya syarikat lah kan. Macam mana nak menentukan mereka tidak lari ke tempat lain tapi idea tu dapat membangunkan SME dengan hebat. Okey, kita berhenti kembali selepas ni. Okey, persoalan itu ada jawapannya saudara Agif Faisal. Sumber manusia yang hebat, Dua cadangan. Okey, dua cadangan. Satu, untuk PKS sustain dan boleh maju. Pertama, bila kita buat produk, macam tadi kita buat produk inovasi, kita buat produk inovatif, tapi selalunya market Malaysia ni not receptive. Kita nak beli dan sebagainya, cakap benda baru Malaysia buat tak best dan sebagainya. So, cadangan saya pertama, kerajaan must spearhead, JLC must spearhead, accept produk-produk PKS lokal ini dulu. Tolong kan, macamnya kalau KH buat software sistem yang baru, bagi peluang. Kalau kita keluarkan equipment yang baru, bagi peluang. So supaya kita boleh sustain dalam market. Itu satu. Bridge untuk kita introduce, lag time untuk kita introduce kepada market yang seterusnya. Cara yang kedua ialah tadi Encik Suhaimi terangkan tadi, bagaimana kita nak perkasakan branding kita keluar. Saya ingat masa RMK 9 dulu di Madrid sendiri ada satu grant ni yang saya cukup gembira, tapi saya tak dapat ambil sebab saya kecil lagi masa tu. Bukanlah kecil kan. Muda masa tu. Branding promotion grant. Itu satu kena dapat 2 million and dia boleh keluar negara, dia promote the brand. Saya rasa itu kena ada balik. Kena ada identify 2-3 company yang masa kita memang ada opportunity and we push for the grant. Yang keduanya ialah saya nak terima kasih lah
MDG grant masih ada, market development grant di market. Dulu tahun lepas 30,000, sekarang 100,000 ya. Dan salah satunya ialah IP, intellectual property, untuk kita company-company yang keluar ni, untuk kita keluar we can protect dan ada grant. Tapi perlu tambah grant tu. Dan juga satu is create the awareness and importance of patenting your right, intellectual property among the PKS, among the rakyat Malaysia. Then only you, then only kita boleh brand kita keluar negara cantik. It's there already, it's in place. Chris nak menambah tadi. Ya. Saya lihat balik pada dasar Tun Dr. Mahathir dasar pandang ke timur Kita lihat pada negara Jepun sendiri bagaimana daripada selepas Perang Dunia Kedua, bagaimana IKS mereka berkembang kepada syarikat gegasi sekarang. Itu mindset yang paling penting. Jadi saya lihat walaupun banyak-banyak graduan kita yang hebat-hebat bekerja dengan syarikat gegasi MNC, tetapi kita juga ada orang kata graduan yang media core. Tetapi graduan ni kita boleh hantar untuk latihan. SME sendiri pun boleh melatih mereka dan kita memupuk semangat setia syarikat. Jadi daripada situ mereka boleh berkembang. Jadi selain daripada geran-geran yang saudara Agil sebutkan tadi itu, mindset tu kena tukar. Belia-belia kita sekarang ni mindset masa lagi orang kata mindset generation Y tetapi kalau tidak ditukar mindset ni, sampai bila negara kita nak maju? Sampai bila negara kita masih lagi orang kata PKS? Why not we call PKS International? Kita mengantarabangsakan PKS kita seperti mana negara Jepun, seperti mana negara Singapura. Jadi saya lihat banyak kementerian harus bekerjasama untuk memantapkan lagi pemikiran belia kita supaya kita boleh berdaya saing. Very sad to say lah masyarakat Melayu ke Cina ke India, banyak kita komplain tak guna. Tetapi mereka yang berkuasa harus membuat sesuatu untuk menentukan hala tuju negara kita. Kalau tidak, saya rasa sampai 2020 pun kita tak maju. Sebab pemikiran kita tak maju. Walaupun kita ada infrastruktur yang hebat, stadium kita boleh menampung 80,000 orang, 90,000 orang, lebih hebat daripada the Theatre of Dream or Anfield. Tetapi mindset dia tak tukar. Ya. Okey, saya nak pergi ke Saudara Kahar kerana Saudara Kahar ni orang aktif dalam New Entrepreneur Forum di mana banyak produk-produk ICT dibawa ke luar negara. Apakah sebenarnya cabaran seterusnya? Kerana kita tengok macam kawan-kawan kita macam Reza dan Teratur buat apps untuk segala bagai benda-benda telekomunikasi contohnya kan. Jadi apa lagi cabaran untuk menentukan bila satu badan bawa mungkin 40 aplikasi ataupun produk-produk hebat untuk dibawa ke pasaran antarabangsa. Apakah cabaran untuk membawa kehebatan-kehebatan itu ke peringkat global yang juga boleh dibantu melalui orang kata pendekatan inovasi dalam bajet 2013 ni? Okey, untuk pengetahuan semua Suhaimi dan juga penonton yang juga saya harap dapat didengar juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nanti kan. Sebenarnya hari ini golongan generasi muda hari ini kan kita dah sampai satu tahap yang kata dah bersedia pergi ke peringkat global, terutamanya pemain-pemain industri dalam ICT. Kan kita banyak aplikasi-aplikasi yang dah dibangunkan. Maknanya bukan hanya boleh digunakan untuk keperluan tempatan, tapi sebenarnya dah boleh sampai ke peringkat antarabangsa. Cuma beberapa perkara yang perlu ditekankan adalah dari segi promosi, pemasaran kan. At least kurang-kurangnya the creativity tu dah ada, kepakaran, kebolehan yang itu memang saya rasa memang betul-betul hebat. Saya boleh bariskan daripada kalangan ahli-ahli NAF kita, semuanya aplikasi-aplikasi dia semua tak ada masalah. Kita tak perlulah import daripada kepakaran India ke daripada US dan sebagainya. Rakyat Malaysia, orang muda sekarang ni, orang rakyat Malaysia yang generasi muda ni dah cukup kreatif, boleh pergi keluar. Kan? Dan saya merupakan cadangan kat sini kan. Seboleh-bolehnya JLC sekarang ni bukan hanya kerajaan melalui kementerian-kementerian contoh juga kan, tetapi JLC juga terutama yang memainkan peranan sebagai private driven government. Dia lebih kepada facilitation. Kan. Jadi JLC ni tengoklah SME sini kan, dan minta saya harap kerajaan dapat memberikan pengecualian cukai. Kan, ini cadangan kepada JLC yang membantu SME yang menggunakan teknologi ini bukan hanya untuk pemain industri,
ICT ini. Tetapi sebenarnya dari segi teknologi juga ia dapat membantu mengembangkan PKS yang bukan daripada industri ICT, tetapi dari segi produk-produk makanan, produk segala produk, kerana semuanya berkait rapat dengan teknologi. Okey, saya ada satu lagi minit tinggal. Saya nak ambil apa yang Saudara Kaha cakap tadi. Dua orang dah menyuruh kepada JLC untuk ambil produk-produk tempatan. Dalam forum NEF yang saya hadiri juga, ada mengatakan produk-produk ini adalah sama dengan orang kata produk yang datang dari nama-nama hebat antarabangsa. Sekarang nak tanya, apa yang berada dalam pemikiran orang yang nak membeli benda ni, dan walaupun orang PKS ke tempatan berbanding antarabangsa, kenapa dia pilih antarabangsa walaupun sama? Jadi macam mana nak tukar tu selain daripada insentif? Walaupun mahal pun, ya. Satu, semangat setiakawan lah. Semangat setiakawan negara tu kena ada. Sebab saya contoh macam NEF ni, Oria Technologies. Ya, Oria tu ya. Dia buat card, SIM card and all that kan. Dan dia mohon pada multinational company Malaysian tau, Axiata Group, yang ada di Indonesia, ada di Bangladesh dan sebagainya, untuk dia buat SIM card. Kalaulah Axiata ni ambil barang Oria, it will be a good endorsement. Satunya ialah orang tengok multinational ambil barang Oria daripada Malaysia, satu, dan keduanya dapat membantu. Tapi semangat kesihatan pun ada lah. Kan mentaliti sama. Sekarang ni bila cerita pasal software, pasal ICT ni kan, we are at par. Kan, it's based on human capital, based on intelligence. Itu we are at par. Lagi satu, 15 saat dia tinggal. Silakan Chris. Lagi satu, bila kita dah GLC dah endorse barangan tempatan tu, harus kita wawarkan bahawa produk kita hebat international level. Tapi bila dah ambil senyap-senyap, tak ada branding, so we are still in the dark dalam kegelapan. Jadi orang tak tahu produk kita sebenarnya hebat, produk kita sebenarnya boleh pakai. Baik. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Chris, terima kasih lagi, terima kasih Kaha, dan kepada mereka yang menonton, kalau mau memberikan maklumat malas, apalagi terus sajalah ke Facebook Astro Awani, kita akan terus perbincangan kita di sana. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Thank you so much. Thank you. Kita ambil